Hai, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel YouTube saya. Pada hari ini saya akan ceritakan dua kisah seram. Satu kisah seram yang dialami oleh Faridah, seorang suri rumah. Dan kisah kedua, misteri wanita tua. Let's go. Cerita pertama berkenaan seorang suri rumah yang bernama Faridah. Faridah bersama suami dan 3 orang anaknya tinggal di sebuah rumah flat. Anak Faridah ni 2 orang dah sekolah, seorang darjah 1, seorang tadika. Anak dia yang seorang lagi baru berusia 1 tahun. Di rumah flat tempat Faridah dan keluarganya tinggal ni ada menyediakan perkhidmatan van sekolah. Setiap pagi Faridah akan tinggal bersama dengan anaknya yang berusia 1 tahun kerana suaminya pergi kerja dan 2 orang lagi anaknya pergi ke sekolah dengan menaiki van. Sejak kebelakangan ni Faridah rasa tak sedap hati sebab anak dia yang berusia 1 tahun tu selalu menangis. Kadang-kadang sampai malam pun menangis. Dah bawa pergi cek doktor, tak tahu apa yang sakit, semuanya sihat. Jadi Faridah dan suaminya ni memang risau dengan anak dia yang berusia 1 tahun tu. Pada satu pagi, Faridah macam biasa dia menyiapkan anaknya untuk ke sekolah. Maknanya mandikan anaknya, sediakan makanan, pakaikan baju untuk anaknya. Kemudian membawa anaknya yang 2 orang tu turun ke bawah untuk menunggu van sekolah. Apabila selesai menghantar anaknya menaiki van sekolah, Faridah naik semula ke atas. Faridah menidurkan anaknya yang berusia 1 tahun tu dan mula mengemas rumah. Selepas mengemas rumah, Faridah pun mula memasak. Masa Faridah ni tengah memasak di dapur, sedang dia potong sayur, dia ada terdengar macam ada orang berlari di bahagian belakang. Macam ada budak berlari di ruang tamu. Faridah pun pergilah jenguk. Bila dah jenguk memang tak ada sesiapa. Anaknya pun semua dah ke sekolah, kecuali yang 1 tahun tu lah. Tapi yang 1 tahun ni takkan tiba-tiba boleh berlari pula kat ruang tamu. Jadi dia pun cuma beranggapan mungkin dia salah dengar. Mungkin anak-anak jiran ke, jiran kiri kanannya ke. Dan dia pun sambung potong sayur. Sedang Faridah ni memotong sayur, dia terperasan melalui ekor mata dia ada seorang budak lelaki ni tengah menjenguk daripada pintu dapur. Bila dia tengok, tak ada siapa pun berdiri kat situ menjenguk. Bila Faridah sambung balik potong sayur, sekali lagi dia terperasan seakan-akan ada budak lelaki yang berdiri dekat dinding yang hampir dengan dia. Faridah pusing lagi tengok ke belakang, tak ada sesiapa. Faridah cakap budak tu, lembaga tu memakai baju tadika seperti anaknya. Tapi memang tak logik anaknya yang berdiri dekat situ sebab anaknya dah dihantar oleh Faridah sendiri menaiki van sebentar tadi. Jadi Faridah pun rasa meremang, rasa takut. Faridah pun bacalah doa apa-apa yang dia tahu. Tapi bacaan dia memang tak sempurna sebab dia dalam keadaan takut. Bacaannya jadi berterabur. Selesai membaca doa, Faridah sambung potong sayur. Kali ni dah tak ada ternampak kelibat budak ke apa, tak ada dah. Jadi Faridah ni pun rasa lega. Mungkin benda-benda ni dah lari lepas dia baca doa tadi. Tiba-tiba hujung baju Faridah rasa seperti ditarik. Kan biasa budak-budak datang ke dapur mengacau ibu-ibu yang tengah masak kan. Biasa dia orang tarik baju ibu. Macam itulah Faridah rasa. Faridah ni campur terperanjat, campur takut semua. Dia pejamkan mata. Dia ingat mungkin perasaan dia je kot sebab dia dalam ketakutan. Tapi ternyata memang bukan khayalan dia. Memang betul-betul jadi. Kerana baju dia ditarik sekali lagi. Dan kali ni bukan tarik saja, ada suara sekali. Tapi suara tu bukan suara budak. Suara yang garau. Suara tu tanya, Mak masak untuk saya ke? Faridah buka mata dan terus menoleh ke arah suara tu. Tapi tak ada sesiapa pun di situ. Faridah terus berlari, meninggalkan sayur, meninggalkan pisaunya dan terus menuju ke rumah sebelah, rumah jiran. Faridah duduk di situ menunggu anak-anaknya yang sekolah tu balik. Bila diceritakan kepada jiran Faridah tu pun mula bercerita kepada Faridah. Rumah tu memang ada masalah daripada dulu. Sebab dulu pernah
anak tuan rumah tu meninggal dalam rumah. Lepas kejadian tu Faridah dah tak nak duduk dekat situ lagi. Jadi dia ajak husband dia pindah ke rumah lain. Sekarang ni tak tahulah apa yang jadi dekat rumah tu dan apa yang jadi dekat penyewa lain yang tinggal dekat situ. Cerita kedua berkisah tentang misteri wanita tua yang dialami oleh seorang lelaki bernama Nasir. Nasir tinggal di rumah teres 2 tingkat bersama dengan ibu bapanya dan kakaknya. Sejak kebelakangan ni Nasir sering terperasan ada seorang wanita tua yang sering berlega-lega di depan pagar rumahnya. Kali pertama kejadian ni berlaku apabila Nasir terbangun di tengah malam kerana berasa sejuk. Bila Nasir ni terbangun, dia baru terperasan yang tingkap biliknya tak tertutup. Bilik Nasir ni di tingkat 2. Jadi tingkapnya ada balkoni. Nasir pun berjalan ke arah balkoni bilik dia. Bila nak tutup tingkap, Nasir terperasan ada seorang wanita tua yang sedang berlega-lega di depan pagar rumahnya. Nasir pun dengan hairan dan perasaan ingin tahu terus memerhati wanita tua itu. Tapi makin lama Nasir memerhatikan wanita tua tu, makin meremang, makin seram Nasir rasa. Nasir mula rasa takut. Nasir buat keputusan untuk melupakan wanita tua tu dan sambung tidur. Nasir beranggapan bahawa mungkin jiran sebelah yang datang. Tak apalah, buat tak tahu je lah. Nasir pun sambung tidur. Malam berikutnya Nasir tidur agak lewat. Nasir berada di ruang tamu menonton TV bersama keluarganya. Apabila dah rasa mengantuk, Nasir pun naik ke atas untuk tidur. Nasir menuju ke balkoni bilik untuk memastikan tingkap biliknya sudah tertutup. Nasir terkejut kerana ternampak wanita tua yang sama yang dilihatnya semalam. Tapi kali ini bukan di depan pagar rumah, tetapi di depan pintu rumah. Nasir mula menjadi muskil dan ingin tahu apakah motif wanita tua itu bertandang ke rumahnya 2 malam berturut-turut. Nasir mula berfikir-fikir sendiri apakah sebab yang menyebabkan kejadian itu berlaku. Kemudian terlintas di fikiran Nasir, sekarang ini kakaknya sedang hamil 4 bulan. Kakaknya diajak tinggal di rumah ibu bapanya kerana suami kakaknya sedang bekerja outstation selama beberapa minggu. Ibu bapa Nasir mengajak kakaknya tinggal di rumah kerana risau akan keselamatan kakaknya. Jadi Nasir pun berfikir mungkin sebab itulah wanita tua itu selalu datang. Keesokan harinya Nasir pun menceritakan kejadian itu kepada ibu bapanya. Ayah Nasir pun meminta supaya Nasir memanggilnya sekiranya kejadian itu berulang lagi untuk melihat sendiri wanita tua itu. Malam seterusnya Nasir menunggu di balkoni, menunggu kehadiran wanita tua itu. Tapi setelah lama berjam-jam menunggu, wanita tua itu tak muncul-muncul. Dah lama sangat menunggu, Nasir pun rasa mengantuk. Kemudian Nasir pun tidur. Kedudukan katil Nasir di bilik itu menghadap balkoni. Tingkap balkoni di bilik Nasir ditutupi dengan langsir yang berkain jarang. Semasa tidur, Nasir terdengar satu bunyi hentakan yang sangat kuat di balkoni biliknya. Nasir terkejut dan terus berpaling ke arah balkoni. Nasir terperanjat kerana ternampak wanita tua yang sama sedang menjenguk dirinya di balkoni. Wanita tua itu menjenguk-jenguk dirinya di dalam bilik dalam keadaan terbongkok-bongkok. Nasir istighfar. Dan apabila Nasir tengok sekali lagi di balkoni, wanita tua itu dah hilang, entah ke mana. Nasir terus keluar bilik dan panggil ayahnya. Nasir menceritakan kejadian itu kepada ibu bapanya dan juga kakaknya. Mereka semua sangat terkejut. Keesokan harinya, ayah Nasir menjemput jemaah masjid untuk hadir ke rumah untuk membaca Yasin dan doa selamat, serta membuat sedikit jamuan ringan. Selepas bacaan Yasin dan doa selamat itu diadakan, tiada lagi gangguan yang serupa berlaku di rumah Nasir. Itu saja video saya pada kali ini. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, tekan butang like dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video saya seterusnya. Dan jangan lupa share video saya. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.